Wow, what are those? Art dan 100,000 subscribers. Congratulations, bro. Keep it up. Jarvis, close helmet. Jom cek Instagram ni dan terima kasih atas sokongan. Terbaik. Thank you very much dekat my brother, my mentor dan my mentor, my mentor dan orang yang bertanggungjawab untuk push aku buat konten dekat YouTube ni, especially waktu PKP ni. Thank you very much for being a great brother all this year. So ni antara reason kenapa aku tak buat video dekat dapur ni lagi. Nampak? Penuh dah sebenarnya sebab hari-hari memang ada buat kuih kan, because family aku duduk dekat-dekat. So macam kalau buat kuih tu, kita buat kuih sekali, lepas tu baru distribute dekat masing-masing punya rumah. Dia macam tu. Hello guys, welcome back. Aku nak selit sikit Q&A memandangkan aku terima banyak sangat soalan. Jadinya aku akan buat slot khas, dan juga untuk episod kali ini dan beberapa episod akan datang, aku akan pilih dalam satu ataupun dua soalan untuk jawab secara peribadi. Okey, soalan pertama daripada Huze Amri. So asasnya kita orang kenal dekat Instagram, kita orang minat Marvel. So kita follow satu sama lain, dan it turns out yang kita orang ni sebenarnya kepala memang gila-gila. Jadinya memang cepat klik lah. So tambahnya pula, kita orang ni memang saling respect pada bidang masing-masing, dan juga kita compliment dari segi macam kemahiran masing-masing tu. Aku bantu dia dan dia pun bantu aku juga. Sebenarnya banyak lagi yang aku nak share pasal dia, tapi cukup untuk korang tahu buat masa sekarang ni dia punca kenapa aku buat kerja YouTube full time. Okay, soalan kedua daripada Faris Tak Indah. Yes, memang aku buat YouTube full time, tapi dalam masa yang sama aku juga ada buat consultant untuk media sosial, dan juga aku produce video untuk klien. Tapi untuk video ni kurang sikit lah, sebab aku sebenarnya tak suka buat video untuk orang. Kalau aku terima klien untuk buat video, maksudnya kerja dengan diorang ni komunikasi sangat mudah, dan juga aku suka kerja dengan diorang. Kalau kata aku tak suka, kau bayarlah berapa banyak pun, aku takkan buat. Okay, terima kasih untuk soalan, dan aku akan sambung dekat video lain dan juga untuk video yang khas. Okay, umum mengetahui bahawa Tuan Abid Liu telah pun menyambung semula aktiviti menyumbang di seluruh Malaysia selepas mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Baru-baru ni Tuan Abid Liu telah pun berkunjung ke sebuah kediaman asnaf di Tanjung Lumpur di Kuantan untuk menghulurkan bantuan untuk satu keluarga ibu tunggal dekat sana. Dalam posting Tuan Abid Liu, beliau memaklumkan yang keluarga ni memerlukan bantuan kerana si ibu tidak lagi bekerja, dan juga anak sulungnya dipercayai bercuti tanpa gaji disebabkan oleh PKP, dan mereka hanya makan beralaskan mi segera. Menurut Tuan Abid Liu, keadaan keluarga ni hanya diketahui selepas salah seorang daripada ahli keluarganya memaklumkan secara peribadi kepada Tuan Abid Liu mengenai kisah keluarga mereka. Buat masa sekarang ni, Tuan Abid Liu sedang berusaha untuk mencari rumah sewa untuk keluarga ni, dan insyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan Tuan Abid Liu, terutamanya untuk keluarga ni sebab raya dah nak dekat. Dan kita boleh nampak sebenarnya usaha daripada keluarga ni untuk ubah nasib mereka, sebab ada beberapa perniagaan yang mereka cuba lakukan tapi mungkin belum lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun macam biasa, kita buat baik ataupun buruk tetap akan ada pro and cons. Jadi dalam isu ni lebih kurang sama macam isu di Kedah, ada segelintir masyarakat yang mempersoalkan aktiviti Tuan Abid Liu. Selepas viral kisah keluarga ni, ada netizen yang mempersoalkan penduduk tempatan kenapa tidak membantu dan kenapa membiarkan keluarga ni hidup seberdaif. Maka adalah wakil daripada penduduk tempatan yang mula membuka bicara. Menurut bekas penduduk Tanjung Lumpur yang dikenali sebagai Razak Zin, beliau terpaksa membuat kenyataan di media sosial selepas diasak oleh netizen mengenai lawatan Tuan Abid Liu ke kampung terbabit. Aku akan share teks penuh dekat community tab aku, tapi secara ringkasnya, menurut Razak Zin, adalah mustahil untuk penduduk tempatan tidak membantu jiran yang memerlukan. Cumanya terdapat lebih daripada 30 keluarga yang memerlukan bantuan yang serupa. Jadi untuk membantu jiran yang sama secara konsisten adalah mustahil. Razak memberi beberapa contoh keluarga yang telah dibantu. Sebagai contoh, ada yang sebenarnya tidak memerlukan bantuan tapi tetap memohon bantuan tersebut kerana itu adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan duit. Ada juga keluarga yang dibantu
bertahun-tahun tetapi menyalahgunakan bantuan tersebut dengan menjualnya semula untuk membeli dadah. Menurut Razak lagi, keluarga ibu tunggal tersebut dikatakan tinggal di tapak rumah haram lebih kurang 2 tahun lepas selepas pemilik asal rumah tersebut telah dipindahkan ke flat Pak Mahat pada tahun 2015, yang mana tapak tersebut bakal dibangunkan untuk kawasan pelancongan. Kiranya diorang duduk tanpa kebenaran dan pengetahuan daripada pemilik yang asal. Wallahualam. Razak turut menegur cara Tuan Abid Liu yang tidak mengikut adab dengan memaklumkan kepada penduduk tempatan dan mendapatkan maklumat sebelum membantu mana-mana pihak. Ini kerana sekiranya terdapat maklumat yang tak sahih, ia bakal mengundang fitnah kepada penduduk tempatan. Okey, pada aku mesti akan ada soalan sosial yang standard yang ditanya oleh Tuan Abid. Sebagai contoh, ada dapat bantuan daripada orang kampung tak? Atau sebelum ni ada minta bantuan dekat mana-mana? Jadi mungkin ada miscommunication dekat sini yang membuatkan ada pihak yang tersalah faham. Aku rasa mungkin Tuan Abid boleh improve sedikit dari segi macam cara melakukan aktiviti menghulurkan bantuan. Sebagai contoh, maklumkan dulu kepada penduduk tempatan, at least wakil lah. Dan yang penting, salurkan perkara yang sebenar kepada netizen supaya tiada kejadian salah faham. Betul, membantu mereka yang dalam kesusahan tu sifat yang terpuji, tapi akan jadi lebih terpuji lagi sekiranya kita elakkan salah faham daripada orang sekeliling kita. Apapun, aku harapkan penjelasan daripada wakil penduduk Tanjung Lumpur ni bolehlah menjernihkan lagi keadaan dan tiada lagi halangan baru untuk Tuan Abid Liu meneruskan lagi aktivitinya. Dan yang paling penting, tak payahlah ada perasaan tak puas hati ke apa ke. Lebih bagus sekiranya masing-masing bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tangan dihulur, tanda memberi. Tangan terbuka, tanda menerima. Jangan bergaduh kerana rezeki. Kan elok kalau kerjasama. Dan kalau korang suka konten-konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Stay home and thank you very much for 100k subscribers.